Ni selamat. KKM ada? Ada ni? Tak pernah beli, risau lah. Sebab tu saya memang tak pernah minum. Untuk saya, dia tak berkhasiat lah. Kita takut kita minum memudaratkan lagi. Tidak dinafikan ramai pengguna yang mengambil minuman berpaket atau sachet untuk dijadikan sumber minuman harian disebabkan ianya mudah dan cepat. Namun sebagai pengguna, tahukah anda mengenai kandungan dalam minuman pracampuran itu? Ikuti bingkisan Suara Konsumer mengenai isu ini. Pengambilan minuman berpaket atau sachet sememangnya menjadi pilihan pengguna, lebih-lebih lagi apabila dijanjikan khasiat tambahan. Namun di sebalik bungkusan yang menarik, adakah pengguna yakin terhadap kandungan yang terdapat di dalam bungkusan-bungkusan kecil produk minuman itu? Kalau ikut kandungan minuman yang berpaket ni, normally untuk saya dia tak berkhasiat lah. Saya tak ambil minuman tu sebab kita tak tahu mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan atau tidak, dan saya takut ia akan membahayakan kesihatan. Saya memang tak pernah beli. Tak pernah beli, risau lah. Tak pernah beli, takut lah. Kesihatan. Sebab tu saya memang tak pernah minum. Kandungan tu kadang-kadang kita pun tak pasti. Kita takut kita minum memudaratkan lagi. Kita sebagai pengguna kita kena bijak lah. Dan kita kena pastikan apa sahaja pemakanan atau minuman yang kita ambil tu kita semak dulu. Dengan teknologi sekarang ni kita boleh dapat maklumat dengan mudah. Rata-rata pengguna berpendapat pengambilan minuman berpaket atau sachet tidak sah mampu menjejaskan tahap kesihatan disebabkan kandungannya yang tidak diketahui. Hari ini saya bersama tim Suara Konsumer akan melakukan satu tinjauan di beberapa buah kedai sekitar ibu kota ini untuk melihat sama ada para peniaga cakna atau tidak berkenaan dengan kandungan minuman berpaket yang dijual. Ini brand dari mana, bang? Indonesia? Maaflah tanya, KKM lulus? Tak ada masalah. Tapi dia tak approve lah, tapi boleh jual lah. Tapi okey lah. Yang setengahnya okey lah. Kami kemudiannya meneruskan tinjauan ke premis berlainan untuk mendapatkan respon daripada pihak peniaga. Bang, kita nak tanya lah sebab kita nak survey-survey produk sikit kan, nak hantar kat kedai. Ni selamat, KKM ada? Ada ni? Produk mana ni, bang? Malaysia. Dan sini supplier letak lah. Saya Tinjauan kami ke dua buah premis ini mendapati segelintir peniaga tidak ambil pusing mengenai produk yang dijual. Hasil dari pemantauan yang kami lakukan, jelas para peniaga ini tidak mengetahui kandungan minuman berpaket yang mereka jual dan mendakwa hanya menjual selepas diletakkan oleh para pembekal. Dan mereka sendiri tidak mengetahui sama ada kandungan itu diluluskan oleh pihak berwajib ataupun tidak. Mengusahakan produk minuman pracampuran sejak 6 tahun lalu, Muhammad Faizul Rohban Ahmad mengutamakan pengiktirafan daripada pelbagai agensi bagi memperoleh kepercayaan pengguna terhadap produk keluarannya. Untuk produk kami hantar kepada Pusat Racun Negara, kami menghantar kepada Makmar Sirim dan juga kami menghantar kepada ALS Lab. Di ALS Lab itu kami menguji tentang kehadiran logam-logam berat seperti merkuri, arsenik, kalium dan sebagainya bagi mengesahkan segala benda-benda yang tidak perlu ada di dalam produk kami lah. Lambakan produk minuman berpaket di pasaran yang tidak mempunyai kelulusan dipercayai antara faktor penyumbang kepada pelbagai penyakit kronik. Jika ada yang minum kopi yang bila mereka selepas minum mereka akan rasa debaran jantung yang lain macam, hati-hatilah kerana kebanyakan di situlah berlakunya ada dadah-dadah di dalam produk tu, yang mana kebanyakan produk begini memang tidak diiktiraf oleh KKM. Kebanyakan kopi yang kadang-kadang yang mereka kata kau dan sebagainya itu sebenarnya terlebih bahan pewarna dan boleh menyebabkan berlakunya masalah pada buah pinggang. Bagi memastikan kualiti produk berada pada tahap terbaik, bapa kepada dua orang anak ini sentiasa menjalankan pemeriksaan di premis-premis
yang memasarkan kopi percampuran miliknya. Kadang-kadang kita mungkin nampak benda tu kecil, tapi sebenarnya dia mengganggu keseluruhan faktor ekonomi kerana kami sebagai pengeluar dan pekedai mereka semua akan terasa terkesan dengan kehadiran produk-produk yang tiruan sebegini. Kita ada satu tim yang akan memantau pergerakan semua stokis-stokis kita, dan jika di kedai makan buat masa ini kami hanya menggunakan tim kami sahaja. Jadi daripada situ kami dapat mengawal ketulinan produk dan juga mengawal kualiti produk. Khuatir diserbu pihak berkuasa, pengusaha premis ini mengakui dia hanya memasarkan produk yang mempunyai kelulusan yang sah sahaja. Bila abang nak ambil satu produk macam produk minuman sendiri kan yang berpaket ni, apa yang abang tengok? Kita tengok daripada kelulusan dia, KKM, daripada kualiti, daripada rasa dia nak pula. Ada tak orang datang tanya, tengok-tengok dekat ori ke tak benda ni? Ada tak tanya daripada pengguna begitu? Ada orang tanya, ni kita orang ambil daripada dia lah, siapa yang sah. Tambahnya, reka bentuk bungkusan menjadi punca kepada peningkatan jumlah produk minuman percampuran tiruan. Yang gantung tu kan, apa beza dia? Yang gantung tu mudah ditiru lah. Yang ni susah sikit nak tiru sebab baru kan, yang macam ni. Oh, yang tu senang nak gila tu. Dah ramai sangat orang buat macam tu. Sebelum melakukan pembelian, pengguna dinasihatkan supaya menyemak butiran di paket atau sachet minuman terlebih dahulu bagi mengetahui kandungan dan kelulusan produk. Ada tak buat rawatan untuk dimple? Bahayalah kalau kita buat dengan tempat yang tak bertauliah. Pada dia orang rasa cantik lah, tapi cantik tak lama. Infection tu benda first kali lah yang memang mudah kena. Kaedah rawatan penciptaan lesung pipit atau dimple creation kini semakin mendapat perhatian. Penawaran perkhidmatan serjeri oleh individu tidak bertauliah dikatakan boleh mendatangkan kesan yang berbahaya. Ikuti laporan kami mengenai isu serjeri lesung pipit secara tidak sah. Lesung pipit dianggap sebagai satu keunikan di wajah sehingga ada yang sanggup melakukan pembedahan bagi memperoleh lesung pipit yang diidamkan. Lebih membimbangkan apabila perkhidmatan yang kebiasaannya mengambil masa kurang daripada 30 minit ini turut ditawarkan oleh pihak yang tidak bertauliah. Obsesi dalam mengejar kecantikan semakin menjadi kegilaan rakyat Malaysia. Ada juga yang sanggup untuk merisikokan diri dengan melakukan pembedahan semata-mata untuk kelihatan cantik. Dan ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menawarkan pembedahan tanpa ilmu dan juga kepakaran yang sah. Wartawan kami cuba menghubungi pihak yang menawarkan perkhidmatan pembedahan lesung pipit di media sosial bagi mendapatkan maklumat berkenaan proses yang dilakukan. Hello, nak tanya? Dalam minggu ni ada tak buat rawatan untuk dimple? Ada kalau nak buat macam mana dia punya prosedur? Tak ada payah buat apa pun. Dia macam ada bius je lah. Just masukkan benang. Oh, masukkan benang. Tapi ada bius semula Kalau dia punya proses tu ambil masa berapa lama? Dia sertifikat. Yang ni memang sertifikat, ada certified kan? Betul ada. Memang sebab ada sijil saya semua. dari Bali punya. Dia punya harga berapa pula? Sekarang promotion kalau untuk 2 saiz 4 Okey, terima kasih. Baiklah, setelah melakukan panggilan telefon sebentar tadi, ternyata individu berkenaan tidak mempunyai sebarang sijil yang selayaknya. Dan juga hasil perbualan sebentar tadi, ternyata proses yang dilakukan juga meragukan. Tim Suara Konsumer turut mendapatkan pandangan dari orang ramai berkenaan serjeri lesung pipit tidak sah. Kalau bagi saya tak patutlah sebab kita tak tahulah kesan dia selepas buat tu macam mana. Yalah, mungkin bahayalah kalau kita buat dengan tempat yang tak bertauliah. Pada dia orang rasa cantik lah kan, tapi cantik tak lama.
Dia yang asli baru, yang kekal. Senyum ke, marah ke, masih ada juga lesung pipit tu. Ada setengah orang kata macam buat kat luar, okey, actually tak boleh kata okey juga sebab kita tak tahu kebersihan tu kan. So infection tu benda first kali lah yang memang mudah kena kalau buat dengan orang yang tak sepatutnya, orang tak bertauliah tu lah. Menurut Pengerusi Pertubuhan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia, Dr. Ungku Muhammad Syahrin Muhammad Zaman, setiap rawatan kecantikan yang melibatkan pembedahan adalah dilarang untuk dilakukan oleh doktor estetik maupun pakar kecantikan atas faktor-faktor tertentu. Hanya dibenarkan pada pakar bedah plastik terutamanya untuk melakukan pembedahan seperti ini. Even tu pembedahan ni pembedahan kecil. Seseorang yang melakukan pembedahan tadi mesti tahu perjalanan saraf di mana kita tahu di bahagian pipi ni kita ada buccal nerve for instance, kita ada otot-otot dan juga pembuluh darah yang penting yang mungkin lalu dekat situ. So kalau katakan seseorang yang melakukan pembedahan tadi tak memerhatikan benda ni, so kita boleh bayangkan tersalah potong kena dekat saraf, dia dah merosakkan saraf motorik. Setiap pembedahan yang dilakukan juga berkemungkinan gagal. Justru pengguna disaran supaya mendapatkan nasihat dari pihak yang pakar. Dimple creation kita buat, kita melakukan satu control injury pada muka kita dan tak semestinya hasil yang kita nampak tu the end result tu sama seperti yang kita harapkan. Mereka mempunyai option untuk berfikir, tanya pendapat, tanya doktor-doktor yang akan bagi pendapat bukan kerana keuntungan semata-mata tapi kerana lebih untuk membuatkan pesakit itu rasa comfortable dengan diri dia orang masing-masing. Sebagai perunding pakar bedah plastik, Dr. Jagjit Singh, kebersihan alatan dan ruang yang digunakan sewaktu proses pembedahan adalah antara perkara yang perlu diutamakan. Masalah yang beauty center kalau buat pembedahan, satu ialah alat dia setaraf dengan yang di hospital atau tidak. Kemudahan untuk jaga alat begitu memang di beauty center tidak adalah, okey. So selalu kalau kita buat pembedahan ni, kita buat di dalam bilik pembedahan kecil dan dia ada standard dia ikut Kementerian Kesihatan. So kalau di beauty center, kalau di hotel, bilik hotel, kalau di rumah-rumah orang memang semua kegunaan ini tidak ada dan jangkitan kuman memang sangat tinggi. Kalau beauty center dia buat pembedahan dan ada jangkitan kuman, dia tidak tahu macam mana nak kawal atau macam mana mau rawat itu jangkitan kuman. Sebarang kesilapan atau kegagalan dalam proses penciptaan lesung pipit juga boleh membawa padah. Kadang-kadang perdarahan boleh berlaku di dalam. So kalau perdarahan itu berlaku dan pipi itu nampak bengkak. Kedua yang saya rasa lebih teruk ialah kalau kena kuman. Dan ini memang biasa berlaku, tapi saya pernah tengok juga nanah boleh berkumpul di dalam. Kalau perkara begitu berlaku dan pembedahan itu kita kena buka dari dalam, kasih keluarkan tu nanah semua dan biar dia sembuh begitu. Walau bagaimanapun, pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati dalam melakukan sebarang bentuk rawatan estetik. Kenal pasti pusat rawatan atau individu yang sah agar keselamatan dan kebersihan perkhidmatan kepada pelanggan terjamin. Kalau dokumen semua komplit, 30 minit je dah boleh lulus dah. Pinjaman RM5,000 kena insurans RM1,440. Saya cakap ini dah mengarut. Itu cara paling mudah nak tipu sebab kita tak tahu identiti sebenar dia. Pengguna media sosial atau laman sembang digital dikatakan antara sasaran sindiket scam pinjaman alam maya. Mereka kononnya cuba untuk menawarkan perkhidmatan pinjaman wang kepada pengguna yang mengalami krisis kewangan. Mudah, cepat lulus dan tanpa dokumen. Itu antara hilah yang digunakan bagi menarik minat netizen. Saksikan kupasan isu scam pinjaman media sosial. Bagi sesetengah pihak yang mengalami kesempitan wang mungkin akan mengambil langkah drastik dengan melakukan pinjaman. Malah platform laman sembang digital turut menawarkan pelbagai tawaran hebat. Tetapi sejauh mana kebenaran di sebalik pemberi pinjaman wang ini?
Sekarang dah banyak scammers sebab diorang rasa diorang boleh connect dengan kita melalui laman Facebook, Instagram ni semua. So diorang jadikan benda-benda ni platform diorang sekarang. Dulu benda-benda ni tak ada sebab social media ni semua tak aktif lagi. So bila dah ada platform macam ni, diorang cuba nak kenakan kita. And kalau boleh diorang nak elakkan jumpa kita depan-depan. Tak berani lah sebab saya tak percaya yang benda-benda yang dekat social media ni. Lagi-lagi bab duit ni sekarang makin penting dengan ekonomi sekarang semua kan. So kalau bab duit ni saya lebih percaya dengan pergi dengan cara yang betul lah, pergi pinjam dengan bank ke apa ke. Kalau di atas macam atas talian semua ni saya tak percaya lah. Sebab senang nak tipu bagi saya lah. Memang itu cara paling mudah nak tipu sebab kita tak tahu identiti sebenar dia. Mangsa yang mahu dikenali sebagai Tok Uban ini berkongsi pengalaman pahit yang dilaluinya semasa melakukan pinjaman di media sosial. Syarat dia cukup mudah. Ada SSM, bila P, bila A, lebih kurang macam tu. Lepas tu foto state IC. Itu saja. Mana ada benda tu, itu very simple lah. Dia kata terus dapat. Maknanya perkataan terus dapat tu, dia banyak mempengaruhi kita lah kan. Maknanya okey, benda ni simple. Pihak peminjam mula menunjukkan langkah awal penipuan apabila mereka meminta mangsa untuk melakukan pembayaran wang proses terlebih dahulu. Tadi tak ada apa syarat. Sekarang dah ada syarat pula, nak kena buat stamping RM400. Lepas tu saya banyak soal lah kan, macam-macam. Kenapa daripada awal tak bagi tahu syarat-syarat yang ada kan. Saya tak cek apa company tu berdaftar ke tak. Tapi pasal dia dah bagi resit apa tu semua kan, dia berani bagi gambar IC. So dekat situ agak meyakinkan lah kan. Bapa kepada 4 orang anak ini mula terjerat dengan penipuan dan dia sekali lagi diminta untuk membuat pembayaran insurans mencecah ribuan ringgit. Untuk pinjaman RM5,000 kena insurans RM1,440. Saya cakap ini dah mengarut, saya cakap kan. Perasaan memang kecewa kan. Kecewa dan tapi pada saya ini satu pengajaran kepada saya kan. Susah macam mana pun jangan terpengaruh dengan perkara-perkara macam ni. Mengikut Akta Pemberi Pinjaman Berlesen, syarikat atau individu tidak boleh mengiklankan pinjaman wang di mana-mana platform termasuklah di sosial media, melainkan iklan tersebut mendapat kelulusan daripada pendaftar yang dilantik di bawah akta berkenaan. Jadi pada hari ini saya akan menghubungi pihak yang mengiklankan pinjaman wang di laman sosial mereka untuk mengetahui apakah proses yang dikenakan. Hello. Ya. Saya ada nampak posting you dekat Facebook, ada beri pinjaman wang betul? Ya. Boleh saya tahu tak proses dia macam mana? Ada je lah. You send you biar nama penuh dengan IC nombor. Kali you biar kali 3 bulan bank statement 3 bulan kasih saya boleh tak? You ada minta upfront apa-apa tak? Tak. Kita tak ada minta apa deposit ni. Macam duit stamping ke, duit insurans ke, duit proses ada tak? Tak ada. Kami kemudian menghubungi seorang lagi individu. Rata-ratanya meyakinkan kami bahawa proses pinjaman secara atas talian ini sangat mudah dan pantas. Okey, dia katanya kita ambil 30 minit lah, dalam 30 minit. 30 minit saja untuk nak tahu kita lulus atau tidak. Kalau dokumen semua komplit, 30 minit je dah boleh lulus dah. Menurut Peguam Cina Palani Devi Arumugam, sebarang aktiviti perniagaan pinjaman wang tanpa lesen adalah menyalahi undang-undang dan boleh dikenakan denda. Minimum sebanyak RM250,000 dan tahap maksimum adalah RM1 juta. Atau boleh dikenakan penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah bagi kesalahan pertama. Sekiranya orang tersebut melakukan kesalahan buat kali kedua atau dan seterusnya, ia boleh dikenakan sabitan denda yang dinyatakan sebelum ini bersama dengan sebatan. Selain daripada meminjam di institusi perbankan, pengguna juga boleh melakukan pinjaman di badan peminjam wang berlesen. Dan pihak peminjam wang berlesen ini ada didaftarkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
So mereka bolehlah merujuk daripada menjeratkan diri dengan scam-scam pinjaman wang melalui FB ataupun online. Berpengalaman lebih 15 tahun sebagai peguam, dia menyatakan kebanyakan penipuan pinjaman di laman sembang digital ini menggunakan modus operandi yang hampir sama. Pemberi pinjaman secara yang melakukan secara scam ni, dia akan meminta upfront. Maksudnya dia suruh mangsa ni memberi wang pendahuluan seperti wang proses, wang stamping, wang untuk insurans dan sebagainya. Pada hakikatnya benda-benda tu tak ada pun. Pengguna turut dinasihatkan agar mengenal pasti terlebih dahulu tentang latar belakang syarikat yang menawarkan pinjaman di laman sembang digital. Pinjaman wang berlesen ni, dia akan mempunyai alamat berdaftar. So kita boleh pergi memeriksa premisnya, tidak akan berurus niaga secara online sahaja. Kenali taktik penipuan yang digunakan oleh pemberi pinjaman di laman sembang digital supaya anda dapat terhindar daripada sindiket ini. Kepada konsumer, kami di pihak Prodasi ingin mengingatkan kepada anda agar sentiasa berbelanja dengan berhemah dan kurangkan pembaziran. Jadilah pengguna yang bijak dan sentiasa peka dengan hak anda. Kerana suara anda, suara konsumer.